Tapi bila tengok lafaz Arab ada apa-apa. Ni di maknanya lafaz bahasa Arab tu dia ada perbezaan maksud. Tengok Melayu biasa je, ampun, maaf, biasa je. Kalau tanya cikgu bahasa Malaysia, apa beza ampun dengan maaf? Tak ada beza, sama je kan. Sebab dalam bahasa Melayu mungkin tak ada beza. Dalam bahasa Arab ada beza. Lafaz Al-Ghafur, kalau disebut Al-Ghafur maknanya Al-Ghufran ataupun Al-Maghfirah, maknanya Allah tu tutup dosa kita tanpa sebarang hukuman. Jadi dekat dunia pun tutup, ke akhirat pun tutup. Ini khas untuk orang-orang yang beriman. Sebab tu kita ni tuan-tuan, jangan buka aib orang. Nampak? Kalau kita buka aib orang, kita cerita jiran aku ni memang teruk, kau tahu tak, sekian. Nanti satu masa besok Allah buka aib kita. Ni saya sebut cara ringkas yang mudah kita faham lah kan. Baik. Kemudian yang keduanya, kita pula jangan pula pergi cerita jahat kita. Yang kita sudah bertaubat, Allah tutup. Kalau kita cerita, maknanya Allah tutup tapi kita buka. Maknanya bukan Allah yang buka, kita yang buka sendiri. Tu silap kita tuan-tuan. Tuan-tuan kan mungkin confuse, ustaz kata jangan buka aib orang. Kalau kita baca surat khabar politik, banyak buka aib orang tuan-tuan. Cerita pasal politik ni dia lain tuan-tuan, sebab dia melibatkan amanah negara. Kan, pemimpin tu dia manage negara. Negara bukan milik dia, tapi milik rakyat. Betul lah orang selalu buat slogan, rakyat adalah hakim. Betul, rakyat hakim. Kalau jadi kita akan pembicaraan kita bulan 3 tak bulan 6. Tidak langsung lah. Mengundi lah tu maknanya tuan. Kita lah hakimnya kan. Jadi maknanya tuan, soal negara dia lain. So orang nak pastikan pemimpin dia amanah, sebab dia pegang amanah rakyat. Jadi rakyat bagi duit, dia managekan duit tu, mana pergi duit tu. Kalau dia belanja banyak-banyak, contohnya kan, dia bagi penyanyi tu sampai kan $2 juta kan, mana dapat duit. Kata orang Perak, mana cerakau duit kan. Mana cerakau duit ni kan. Ini tuan, kena tanya. Kalau duit dia sendiri, mana akan nak bayar 2 juta tuan-tuan kan. Mesti dia orang lain ataupun duit mereka sendiri. Maka kena dedahkan. Itu tuan-tuan kena faham bab hukum gitu. Orang mesti tanya, dalil ustaz, dalil kan. Saya pengikut Ustaz Fathul Bari, mengikut Rasul Dahri, nak tuntut dalil kan. Betul kan? Seorang sekarang pandai belajar minta dalil. Dalil tak payah susah. Sayyidina Umar masa pakai jubah yang baru, kan ada seorang sahabat bertanya, jubah siapa? Seorang tolong declare. Ada tak dalam hadis tu kata Sayyidina Umar bantah, hendaklah kamu taat pada pemimpin, jangan banyak tanya. Tak ada. Dia cerita kan, jubah tu anakku punya, tanya anakku sekarang. Betul lah, teruskan khutbah kamu. Mana banyaklah tu satu berdalil yang biasa kita dengar tentang ketelusan pemimpin. Kalau nak tengok hebatnya Rasulullah, tengok macam mana dia bimbing para sahabat. Jadi Rasulullah tu dia hebat dah. Sahabat pun mendapat didikan daripada seorang yang hebat tu, Nabi. Dan kehebatan tu sebab apa tuan-tuan? Sebab kerana dia mengamalkan apa Nabi ajar. Nampak tak? Umat ni jadi baik kan? Sebab kerana kita ada connection dengan umat yang terdahulu. Nak jadi baik, kena ikut umat-umat terdahulu. Siapa dia? Para sahabat, salafus salih tuan-tuan. Ni dia. Barulah betul. Ini nama salafi tapi tak ikut sahabat pun. Tu salafi nama dia tuan-tuan. Tu salafi kata orang Kedah. Jadi hadirin dan hadirat yang mati Allah sekalian, yang kedua ingat kita jangan dedahkan aib kita sendiri. Mana kita terus berdoa pada Allah, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala tu pula dia nak tutupkan dosa kita. Syarat ketiga, kita mesti beriman. Beriman tu macam mana? Ya, semua orang ada dosa. Siapa boleh kata saya confirm tak ada dosa ustaz? Jangan, tu sosat nama dia kan. Lepas tu kita kena beriman. Mana laksanakan perintah Allah yang disuruh oleh Allah dan tinggalkan larangan dia dengan keyakinan dan percaya apa yang kita buat tu ada balasan buruk dan baik. Itu namanya din, agama. Orang beriman dia akan percaya yaumuddin, hari pembalasan. Di sana ada pembalasan, baik ke buruk, itulah pembalasan yang Allah akan beri. Maka dia melakukan kesemua, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan itu dengan penuh keimanan. Kalau buat baik, dia mengharapkan Allah terima amalan dia. Kalau dia terlanjur melakukan dosa, dia mengharapkan keampunan daripada Allah. Bahkan tak pernah disangka buruk, Allah takkan ampunkan dosa aku. Sebab itu merupakan kecewa. Maka kecewa itu dosa yang besar tuan-tuan. Kecewa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita kena faham. Sebab itu bila katakan Allah menyampaikan kabar gembira dia, Al-Ghafuru Al-Wadud, jangan bimbang. Selagi kita beriman, selagi kita percaya,
Jadi kita yakin kalau buat dosa bertaubat, Allah itu dia akan tutup dosa kita, insya-Allah dunia dan juga hari akhirat. Mudah-mudahan gitulah. Baik, itu kata Imam At-Tabari, as-sutur lidzunubi ibadihil mu'minina la yafdahuhum biha. Kemudian sifat al-wadud tu ialah al-muhibb li awliyaihi. Ini lagi khusus. Tadi tu umum lagi. Itu Allah tutupkan dosa orang beriman. Tapi kalau wadud, maknanya Allah itu tuan-tuan lagi maha pengasih. Ya. Maknanya Allah tu lagi kasihkan para wali dia. Wali ni tuan lagi hebat lagi. Kalau nak bincang bab wali ni memang tak cukup masa. Cuma yang tuan, bagaimana ciri-ciri wali Allah? Mereka lah yang menjaga segala hukum hakam Allah, yang kasih akan Rasulnya dan mengamalkan sunnah Rasulnya. Kemudian wali Allah menjadi kekasih Allah. Sebab apa tuan-tuan? Kerana mereka tuan-tuan mempunyai sakhawatun nafs. Ni kata Sayyidina Ali, seorang wali tidak mencapai kewaliannya bukan sebab kerana amalan dia, tapi sebab kerana sakhawatun nafs. Sifat diri dia memang pemurah, tak pernah qadaqui. Kalau ada ilmu, dia ajar pada orang. Kalau dia ada harta, dia berikan bantuan kepada orang. Kalau ada tenaga, dia bantu orang, tuan-tuan. Maknanya sifat dia merendah diri. Di samping itu dia tidak pandang. Satu lagi sifat dia istihanati bid dunya. Dia betul-betul pandang dunia ni dengan pandangan yang remeh. Dia tak rasa dunia ni benda yang besar, tuan-tuan. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, nak mencapai taraf kekasih Allah ni bukan senang, tuan-tuan. Kan? Tapi nak mencapai taraf jadi wali nikah senang. Wali nikah senang, tuan-tuan, kan? Jadi datuk jadi wali boleh, pak saudara jadi wali boleh juga, tuan, kan? Bapak pun jadi wali, abang pun jadi wali. Di mana wali, tuan-tuan? Wali Allah. Allah akan kasih sungguh para walinya. Dan jangan lupa juga antara sifat-sifat wali Allah itu, mereka yang menegakkan agama Allah, mempertahankan agama Allah. Tapi wali sekarang lain, dia tak ada masuk mana-mana jemaah Islam. Tu dia wali dah. Tu aku heran betul, kan? Bawa tasbih 10 kili, tanya kau sokong mana, tak ada mana-mana. Subhanallah, subhanallah. Itu kan dia duduk pula bersuluk, kan? Duduk 3-4 hari bersuluk, tuan-tuan, bertapa sebagainya. Ini bukan begitu syarat wali, tuan-tuan. Maknanya orang yang paling baik, kan, Nabi kata ialah bercampur dengan orang, kemudian dia akan menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Kalau orang itu melakukan kebaikan, dia akan bercampur sama-sama dengan melakukan kebaikan. Kalau mampu dia mengajak yang baik, dia buat. Kalau mampu dia mencegah, dia mencegah. Itu mudah dia, tuan-tuan, kan? Mudah dia Islam ni, tuan-tuan. Mana bukan sifat kita mengasingkan diri pada orang. Kalau orang tanya, ustaz, perlu ustaz bersihkan jiwa? Ya, Syekh Said Hawa, tuan-tuan, dia kata dalam kitab Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah, tarbiyah kita dalam mendidik roh jiwa ni, kata dia, tak perlulah kita sampai nak pergi cari lereng bukit, dalam gua ke betapa, dalam pondok buruk sengit ke, masjid lama ke, bangun pagi pukul 3 pagi, 2/3 malam bertahajud, banyakkan berdoa, baca Quran, berzikir sampai solat subuh. Jadi itu pun sama juga pembersihan jiwa. Kenapa susah? Kita sekarang, tuan-tuan, saat kita nak berjuang untuk mengembalikan semula daulah Islamiah, tuan-tuan, kembali menegakkan hukum Allah, tugas kita banyak di tengah-tengah masyarakat, tuan-tuan. Kalau kata surau ni, tuan, telefon semua, ustaz, Assalamualaikum ustaz, ada free tak malam ni? Tak boleh, Syekh, anak nak berkhalwat, beribadah kepada Allah. Tanya seorang lagi, boleh ustaz? Tak boleh, anak juga nak bersuluk, ustaz. Dan seorang lagi, anak tak boleh nak beruzlah. Sama taraf macam Sami Hindu kat Batu Cave. Kalau naik Batu Cave tu, saya pernah naik, tuan. Saya jangan naik lah, tapi orang cerita lah, kan. Naik tu, tuan, dia ada pula dia punya gua-gua tu. Ni mungkin mazhab A, mazhab B. Dia Sami tu duduk situ je, tak ke mana, tuan-tuan. Nampak tak? Islam bukan macam tu, kan. Ulama, para pendakwah, pejuang, dia turun, tuan-tuan. Itu betul wali. Allah kasihkan mereka sebab mereka setiap langkah menegakkan agama Allah, kan, berjuang dan juga berkhidmat untuk agama Allah. Para sahabat kan begitu, tuan-tuan. Ada dengar para sahabat duduk ceruk-ceruk mana, tuan-tuan, berzikir, beribadah? Tak ada, tuan-tuan, nak silap faham, kan? Kalau ni lah kadang-kadang banyak masyarakat kita suka terpedaya atau kadang-kadang terpengaruh, nampak benda-benda pelik-pelik sikit, itu dia. Sudahnya itu yang declare, tuan-tuan, kata dapat 2 juta wajib undi Barisan Nasional. Itu sudahnya. Tak maaf cakap lah terang, kan, tak payah sindung lah, susah sangat, tak faham sekarang. Ini dia, dapat 2 juta, kan, itu hari bersih jiwa, dapat 2 juta, sonyap terus, tukar pula fatwa.